Sabah bangunkan ekosistem pelaburan, perniagaan dan perusahaan kondusif dengan kerjasama pemain industri. Laporannya bersama Magdalena Depol di Kota Kinabalu. Teruskan, Mag. Ya, Otto. Kerajaan negeri komited bekerjasama rapat dengan pemain industri bagi membangunkan ekosistem pelaburan, perniagaan dan perusahaan yang kondusif. Fokus utama diberikan kepada pembangunan di taman perindustrian sedia ada serta lokasi baharu yang berpotensi merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri. Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict berkata ini sejajar visi Sabah First yang menekankan pembangunan ekosistem mesra pelabur dan keusahawanan khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Saya akan membuka ruang perbincangan dengan semua federasi, Dewan-Dewan Perniagaan, Persatuan Usahawan dan pemilik perniagaan bagaimana hasrat kita untuk membangunkan ekosistem pelaburan, ekosistem perniagaan dan keusahawanan yang lebih baik di Sabah. Beliau ditemui pemberita selepas sambutan ulang tahun ke-42 Persekutuan Industri Sabah FSI dan Majlis Angkat Sumpah Presiden dan Barisan Kepimpinan Tertinggi Baharu FSI di Kota Kinabalu. Dari segi promosi produk tempatan, Datuk Iwan berkata penyertaan usahawan Sabah di peringkat antarabangsa menunjukkan peningkatan ketara. Setakat 2025, 115 usahawan telah menyertai 18 ekspor luar negara dengan potensi jualan berjumlah 95.9 juta ringgit, meningkat hampir 59% berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menyasarkan penubuhan lebih 2,000 pasukan bomba komuniti PBK di negeri ini. Ketika ini Sabah mempunyai 490 PBK. Penubuhan PBK penting untuk memperkukuh pencegahan kebakaran serta meningkatkan keselamatan penduduk. Tata cara pemadaman kita boleh gunakan sumber yang sedia ada. Setiap rumah perlulah mengadakan satu alat, sekurang-kurangnya satu alat pemadam api. Ibnu Sahad ditemui pemberita pada program keselamatan aktiviti air dan pentauliahan bomba komuniti bandar Seri Indah peringkat zon Tawau. Sementara itu, Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Su Fui mencadangkan supaya balai bomba baharu dibina di Tawau dan direka mengikut keperluan tempatan. Sepatutnya itu desain dia mau bukan hanya merangkumi itu tujuan itu penjagaan dan keselamatan dan juga dia boleh memberi perkhidmatan khusus untuk tempatan seperti Tawau kerana daerah masing-masing ada dia punya keperluan. Peserta ditemui menyifatkan penyertaan dalam PBK lahir daripada kesedaran bagi membantu mencegah kebakaran sebelum bantuan tiba. Manfaatnya banyak seperti cara penggunaan pemadam api, cara kawalan api, macam mana jenis-jenis api yang kita hadapi dan penggunaan fire drill, hose untuk pemadam api. Dengan menyertai program ni, kami dapat tahu cara-cara untuk mencegah kebakaran dan menyelamatkan nyawa penduduklah. 96 buah kenderaan dan motosikal diperiksa dalam Ops Gerak Kebangsaan Kenderaan Motor di sekitar Kota Kinabalu sempena Hari Ozon Sedunia 2025. Operasi 4 hari itu yang diadakan oleh Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah bagi memastikan kenderaan mematuhi piawaian pelepasan asap, bunyi bising dan pengendalian bahan penipis ozon. Operasi turut disertai Polis Trafik, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Pengarah JAS Sabah Nur Rashidah Muhammad Ghazali memaklumkan 7 kompaun dan 5 notis arahan Seksyen 48A dikeluarkan JAS dalam operasi ini. Turut dikeluarkan 23 kompaun trafik dan 80 notis JPJ. JAS juga melaksanakan operasi catat dan kamera video di mana sebanyak 229 operasi telah pun dijalankan di mana kaedah ini dijalankan melalui pemantauan di jalan-jalan utama dengan fokus kepada kenderaan diesel. Sepanjang Januari hingga November tahun ini, JAS Sabah telah melaksanakan 22 operasi statik dengan 988 kenderaan diesel diperiksa menghasilkan 24 kompaun dan 40 notis arahan. Selain itu, 5 operasi motosikal dijalankan dengan 80 motosikal diperiksa dan 10 kompaun dikeluarkan bagi kesalahan bunyi bising.
Ribuan penduduk di kawasan utara Kota Kinabalu kini boleh menarik nafas lega selepas sekian lama berdepan tekanan air rendah dan gangguan bekalan air. Ini selepas loji rawatan air LRA Telibung 2 yang dinanti-nantikan telah siap sepenuhnya bagi memenuhi keperluan penduduk. Perkongsian bersama Alicia Ornella Michael. LRA Telibung 2 merupakan antara loji utama Jabatan Air Negeri Sabah JANS. Ia dibangunkan dalam 2 fasa, setiap satunya berkapasiti 80 juta liter sehari. Dia akan membekalkan air ke kawasan Manggatal dan juga Inanam, bahagian utara Kota Kinabalu lah. Sementara itu untuk Telibung 2 fasa 1, dia akan membekalkan air ke bahagian Sepanggar, KKIP, Jalan UMS, termasuk juga Kingfisher dan Hospital Likas. Dengan terbinanya loji ini, aktiviti ekonomi untuk kawasan-kawasan sasaran itu akan meningkatlah, terutama dari segi aktiviti perniagaan, perindustrian dan juga pelancongan. Impaknya jelas dirasai. Kawasan yang kerap berdepan gangguan bekalan air sebelum ini, termasuk Universiti Malaysia Sabah UMS, kini menikmati tekanan air lebih stabil. Siap dibina pada 23 Julai 2025, loji fasa kedua ini menggunakan sistem automasi lebih menyeluruh berbanding LRA Telibung 1. Membolehkan operasi lebih cekap dan kurang bergantung kepada proses manual. Sebenarnya loji ini mula beroperasi pada Disember 2023, tetapi masa itu pipe kita belum siap, cuma loji yang siap. Jadi pada bulan Ogos 2025, pipe kita sudah siap. Jadi di sana kita dapat lihat kesanlah di mana kawasan-kawasan seperti Sepanggar dan isu di UMS telah selesailah sejak mula beroperasi pipe untuk projek ini. Loji ini turut dilengkapi sistem takungan khas sebagai bekalan sokongan. Ia menjadi sumber alternatif ketika paras sungai rendah atau keruh dan mampu membekalkan air untuk tempoh 1 hingga 2 bulan. Sekarang ni Alhamdulillah berjalan lancar. Air tu sejak loji 2 tu sudah bagus. Tiada masalah catungnya air ni matilah. Terima kasihlah kepada kerajaan sudah memperbaiki loji 2 tu. Bila sekarang yang currently lah sekarang ni dia ada sudah, air selalu ada, cuma mungkin bila hujan teruk tu air keruh lah di tempat di tangkungan dorang tu kan, air pandai keruh, jadi ada catuan lagi kadang, tapi sangat jarang lah, mungkin dalam 1 bulan 1-2 kali lah. Kalau dulu setiap bulan memang hari-hari jatuh kami 30 hari lah catuan air macam. We hope that yang loji akan buat something so improve this area lah. Now it's overall okay. 2 projek masa depan kini sedang diteliti pihak JANS bagi memastikan bekalan jangka panjang. Antaranya skim bekalan air Ulu Padas dan pembinaan empangan papar. Dengan siapnya Telibung 2, bukan sahaja kapasiti rawatan air meningkat, tetapi ia membawa sinar baharu kepada ribuan penduduk yang sudah lama menunggu bekalan air lebih stabil. Alicia Ornella Michael, RTM. Sepuluh premis menjual kelengkapan elektrik, pengguna dan perkakasan gas di sekitar Kota Kinabalu diperiksa Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS. Operasi penguatkuasaan bagi memastikan hanya kelengkapan elektrik dan perkakasan gas yang telah diuji selamat serta dilabelkan dengan label keselamatan SIRIM dibenarkan dijual di pasaran. Ketua Pegawai Eksekutif ECOS, Datuk Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, hasil pemeriksaan mendapati terdapat premis berkenaan menjual kelengkapan elektrik pengguna dan perkakasan gas yang tidak mempunyai label keselamatan SIRIM. Premis terlibat telah diberi notis larangan dan diarah untuk menarik balik semua produk terbabit daripada jualan dalam tempoh 14 hari.
Kegagalan mematuhi arahan itu boleh mengakibatkan tindakan perundangan termasuk penyitaan barangan. Dalam pada itu, Datuk Abdul Nasir mengingatkan pengguna untuk memilih produk elektrik dan perkakasan gas yang mempunyai label keselamatan SIRIM kerana ia menjamin produk tersebut telah diuji oleh makmal pengujian bertauliah serta memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan. Pemilihan produk yang mematuhi piawaian dapat mengurangkan risiko seperti litar pintas dan renjatan elektrik yang boleh mengakibatkan kecederaan, kebakaran atau kerosakan harta benda. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Otop. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih. Baik, langsung dari Kota Kinabalu.